Alright, so Assalamualaikum, selamat petang to semua yang menonton, okay? And welcome to our podcast which is The POV. Yes, Kau thank yes you. je lah. Aku yang buat dulu, kau yes kau tak tahu. Okay. So The POV is the podcast. So this is our episode pertama lah. Saya try cakap dalam bahasa Melayu. Kena tegur tadi. Tapi kita teruskan. So saya tanya dulu awak ni. Sebenarnya podcast ni apa? Video orang yapping ke? Video... Okay, everyone. Sebenarnya podcast The POV podcast ni sebenarnya podcast yang sangat dekat kepada golongan-golongan kita, golongan-golongan Gen Z. Baru muncul dah dekat lah. Yes, baru muncul dah dekat. Sebab golongan Gen Z ni adalah golongan yang lahir tahun 2000 dan ke atas. Yang 1999 tu boleh continue baca Facebook. Kalau kamu tangkap gambar di TikTok kan, muka diorang yang trend tangkap gambar di TikTok tu, diorang yang akan keluar lagu dinosaur. Kalau kami yang kami, ada Cocomelon tu. Tu trend tu kan. Takkanlah mau explain juga kan. Mungkin yang 1999 kamu try lah kalau kamu punya TikTok keluar lagu dinosaur, kamu bukan Gen Z lah. Betul. Kalau Cocomelon Gen Z. Okay. Tapi yang paling penting, siapa yang dengar The POV podcast ni, kami bagi sijil Gen Z. Okay, dan untuk makluman semua juga, The POV podcast sebenarnya adalah satu podcast di bawah Pisang Goreng Podcast juga. Okay, so jangan lupa selain tengok Gen Z punya episod podcast ni, jangan lupa untuk masuk ke podcast Pisang Goreng bagi kawan-kawan yang bukan Gen Z. POV ni untuk yang lebih dekat di hati lah. Gen Z. Kalau yang pisang goreng tu mungkin lebih deeper, lebih... Yes, lebih roar begitu. Yang ini macam miau. Macam yang 1999 dan ke bawah. Bawah ke atas. Bawah ke atas. Yang penting tak sampai kepala dua. Betul. Macam tu. Okay. So sebelum kita mula The POV ni, kita perkenalkan diri dulu lah. Bukannya kita tak mau tahu kan siapa yang akan yep ni. Jadi awak ni siapa sebenarnya? Terima kasih Yepa pertama. Saya Yepa kedua. Nama saya Amira. Boleh panggil Amira. Okay. Sorry guys, saya nak nampak banyak betul penonton ni di sini. episod pertama kami tak tahu lagi mau tengok mana. Kami tak tahu tengok mana. Okay, so hi guys, my name is Amira. You can call me Amira. Saya berumur, yang penting saya Gen Z lah, okay? Yang penting saya Gen Z. Salah, dia mau highlight dia berumur single but not available. Mana ada? Saya tidak cakap begitu tau. Itu nanti kita bincang di segmen last. Sekarang saya tidak cakap begitu. Kepada yang menonton ni, saya tidak maksudkan itu ya. Okay. Kau jangan bawa aku gaduh boleh tak? Okay guys, okay. Nama saya Amira, saya penuntut dekat kan, yang penting universiti yang selalu tiada air lah. Saya mahasiswa, masih lagi Gen Z. Dan sekarang saya tahun akhir lah. Aku pula panjang Yep. Kau sekarang siapa nama kau? Kerajaan swasta? Nama siapa? Saya. Itu memang nama bagi tahu lah. Nama bagi tahu. Saya Faiz Zakwan, penuntut juga di IPT yang sama lah. Saya kalau pangkat-pangkat Gen Z ni saya rendah sikit, yang kurang cakna tentang isu-isu semasa. Jadi melalui The POV ni kita akan bincangkan isu secara nasional lah, supaya Gen Z seluruh Malaysia ni tahulah. Saya jadi moderator ataupun jadi Yepa ni pun terus tahu apa kami mau bincang. Okay, so kepada penonton, jangan dulu tekan skip, jangan dulu tekan exit. Kekal dengan kami sebab memang segmen-segmen kita hari ini akan membincangkan topik yang secara menyeluruh lah. Okay, dengan certified Yepa yang dia baru baca ChatGPT tadi. Aku baca Threads. Threads pun salah satu kami punya source of information. Yes, bukan lagi ChatGPT sekarang ni tapi Threads. Okay, kalau mau tanya kafe mana sedap, kita tak payah tanya ChatGPT, kita tanya Threads. Mungkin untuk episod akan datang, mungkin boleh mention lah kan The POV, so kita boleh honorable mention lah dalam episod kedua. Kami baca Threads tu. Sebelum kami buat podcast ni pun kami baca Threads. Memang setiap malam kami baca. Aku bangun tadi pun aku tengok Threads juga. Okay, so before kita masuk ke dalam segmen-segmen kita mau ada honorable mention lah juga kan kepada tempat yang cukup lawak ni, which is Dagang Workspace. Thank you Dagang Workspace for sponsoring us for our main apa kita panggil ni? Tempat main venue lah. Main venue untuk podcast. Studio. So siapa-siapa yang berminat untuk buat meeting kah ataupun macam small gathering kan, you guys can come to Dagang Workspace. Nampak nice kan? Macam sangat boleh nice. Tapi kalau mau buat podcast, tolong jangan tiru, okay? Tolonglah.
Bolehlah di sini tapi jangan ikut setup kami lah. Ini memang sudah kena pattern kan untuk POV. Yes. So nanti mungkin adalah kan dia punya, mungkin boleh atas, bawah, kiri, kanan kan. Contact number. Di bawah ni. IG kami pula sini. IG kami jangan tutup IG kami biar syak gitu. Ya, dia macam yang DVD tu kan yang begini. Gitu. Jangan IG begitu. Okay. Nanti tidak terjalan kalau kita punya podcast. Okay. So the first topic kita akan bincang hari ini agak ringan lah kan. Dia tidak terlampau dalam lah. So sebab kita pun Gen Z dan kita pun sekarang bersuara. So why not hari ini kita cerita topik yang kalau kita cakap sikit memang satu Malaysia punya mahasiswa tahu, which is tentang aktivisme. Betul. So sebagai orang yang kurang cakna, panel yang kurang cakna hari ini, saya tanya dululah yang sudah yepe berhabis di pentas-pentas antarabangsa. Kenapa hari ini, kalau kita baca terus pun kan, kenapa hari ini mahasiswa berkobar-kobar mahu menjadi aktivis? Okay. So, thank you lah Bu. Memang aku macam jadi kau punya kan panel jemputan. Kau syak kerja kau yep. Biar aku yep kali ni. Okay. So, hi guys. I'm back. Saya Amira. Saya Amira. So, sebenarnya topik kita pada hari ini adalah pasal aktivisme kan. Aktivisme yang kalau kita cakap pasal topik ni, dia sangat-sangat famous, terutamanya di Semenanjung, dan kalau di Sabah pun sebenarnya sangat-sangat famous. Sebab bolehkah kita name drop IPT kita? Karena kami sebenarnya belajar di Universiti Malaysia Sabah. Oh damn. Sebenarnya kami belajar di UMS, antara IPT yang sangat-sangat famous kalau kita cakap soal aktivisme ni kan. Pergerakan-pergerakan dan semua ni sebenarnya dia bermula daripada gerakan mahasiswa di dalam kampus. Aku rasa aku nak chill sebab cara aku bercakap tadi, time practice tu macam yang macam tu. Sebenarnya dia semangat tadi, tapi itu tadilah. Rupanya nak terakam. Okay guys. Okay, so sebelum tu kita kena tahu apa tu aktivis. Okay, aktivis ni adalah menurut Meta AI, honorable mention, Meta AI di WhatsApp. Jangan lupa gunakan Meta AI di WhatsApp. Okay. So, menurut Meta AI, aktivis adalah orang yang aktif memperjuangkan sesuatu isu yang dia percaya supaya dapat perubahan dalam masyarakat. So, maksud senang adalah orang yang tidak duduk diam sekiranya dia rasa benda ni betul. So, maksudnya dia membuat satu tindakan ni untuk membawa kepada perubahan. Yang lantang lah. Yes. So, antara kerja aktivis ataupun aktivisme adalah kempen. Okay, kempen untuk educate orang. Contoh macam kita buat poster, kita buat ceramah kan. Itu antara bentuk-bentuk aktivisme. Yang solidariti kepada... Yes. Kemudian protes ataupun demonstrasi. Ini lebih kepada gerakan jalanan, orang panggil. Demo ni saya suka. Join demo hari tu. Ada? Bagus mengaku. Saya mengaku saya ada turun demo hari itu, dan saya rasa itu adalah antara salah satu experience yang sangat-sangat menyeronokkan. Sebab bila kita tengok live kan, orang berdemo, pegang-pegang plakat kan. Bila kita berada dalam jalan tu kan, kita join sekali kan jalan tu. Lain tau kobar-kobar dia. Macam kau mau pegang adrenalin lah. Adrenalin. Macam tu. Sangat-sangat seronok sebenarnya. Dan sebenarnya kan, Labu sebagai mahasiswa yang Gen Z yang tidak cakna. Sebagai Gen Z yang tidak cakna, sebenarnya demonstrasi ni adalah perkara yang dilindungi di bawah. Di bawah apa? Saya awak teruskan lah. Kau Google. Di bawah Perlembagaan Persekutuan, di mana perkara 10 kan, betulkah 1999? Perkara 10 maksudnya ia adalah hak yang dilindungi di bawah Perhimpunan Aman. Boleh lah ni demo. Boleh. Itu adalah salah satu hak bersuara yang dijanjikan lah. Bukan dijanjikan pun, yang memang dilindungi. So, kemudian yang ketiga adalah aktiviti lobby kerajaan. Contoh macam kita jumpa YB kan, kita bercerita dengan YB, kita lobby lah macam YB, saya tak setuju dengan perundang-undang. Kita jumpa. Bawa memorandum. Yes, bawa memorandum. That's one of it. And then petition, kumpul tanda tangan ramai. Boycott, kita boycott. Actually kan, untuk petition ni sebenarnya ada satu activity. Bukan aktiviti, dia petition lah. Petition, saya lupa nama individu yang jalankan benda ni, tapi dia laksanakan satu kempen untuk 100%
kehadiran ahli parlimen. Oh, ada dengar, ada dengar. So benda tu sangat-sangat menarikkan sebab sekarang ni even kalau kamu tengok dekat social media Hai Mandak sekalipun, kamu tahu tak kalau YB ni, kalau kita nak datang kerja 2-3 hari kan, kita terus dapat warning letter. Tapi kalau YB ni kan, ahli-ahli parlimen ni nak datang bersidang di parlimen, kerusi kosong, dorang masih lagi dibayar gaji dan elan parlimen seperti biasa. So kita kena cakna benda tu tau. Takkanlah kita mau kita punya orang duit-duit cukai yang kita bayar tu dibayar macam tu je dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kau sudah undi dia. Baru pernah viral kan yang post berapa gaji ahli parlimen. Berapa gaji? Banyak no. Aku pun sekarang kosong duit aku. Aku harap Mahasiswa. lepas ni kamu tengok tau benda ni. Tuhan supaya aku bersama dapat duit. Gen Z. Tuhan bersama Gen Z. Yes. Okay. So kemudian adalah volunteer, tolong community yang terkesan dengan isu-isu tu. So sekarang ni kita ada banyak jenis aktivis. Antaranya aktivis alam sekitar. Contoh, Mana Hutan Kami. Honorable mention, Mana Hutan Kami. Mungkin itu next session lah kan, next segment. So kita ada aktivis pasal tiada guru. Tiada guru tu isu pasal guru tidak masuk kelas. Pernah dengar kes sebelum ni? Yang dia saman di mahkamah tu kan. Dia sama dan dia di mahkamah. menang. Dia menang sebab cikgu dia tak masuk sekolah. Kalau tak yang masuk kelas. aktivis yang pasal rasuah, Aktivis yang pasal rasuah tu, itu pun antara isu yang sangat-sangat hangat. Sebab dekat Sabah ni, kes rasuah sangat-sangat besar. Itu antara... Betul. Yalah, saya angkat tangan. It's a fact. Itu sebenarnya fakta. Kalau kita tidak mengakui benda tu fakta, ataupun dalam bahasa kasarnya, bahasa Gen Z-nya, reality check, kita tidak akan dapat rasa orang bilang apa ni, kemajuan di Sabah. Sebab itulah Sabah tak boleh maju-maju. Sabah Maju Jaya. Kan, betul lah kan? Okay, apa lagi soalan Okay, tadi? so berbalik kepada soalan saya lah, belum kena jawab lagi tadi sebenarnya. Dia baru mukadimah orang baru bilang. mukadimah tadi tu, sorry. Okay guys. Kenapa sudah ada begitu kan, ada demo, ada perkara-perkara yang aktivis ni buat. Tapi kenapa dalam keadaan yang mendesak macam stigma orang lah, tak payahlah mahasiswa ni jadi aktivis, diam-diam je kamu belajar di uni, tak payah ambil kerja YB, tak payah ambil kerja menteri. Tapi kenapa masih ramai mahasiswa ni mahu menjadi aktivis, mahu macam dalam kesibukan mereka berkuliah, kelas, tutorial apa semua, tapi masih sanggup turun ke jalanan? That's a very good question. Dan sebenarnya stigma-stigma ni kan, contoh stigma-stigma ataupun komen-komen ibu bapa dekat Facebook lah. Saya tidak rasa yang perkara ataupun ayat-ayat seperti itu sepatutnya dilontarkan kepada masyarakat ataupun anak-anak, mahasiswa-mahasiswa yang cuba untuk memperjuangkan hak mereka ni, dikatakan, patutnya kau fokus je lah pelajaran kau, patut fokus kepada FOFLET kau. Sebab apa? Macam mana, saya ambil satu situasi ya. Macam mana kau mau cakap anak kau mau dapat FOFLET kalau dalam usaha dia mau dapat FOFLET tu, dia mau mandi pergi kelas pun dia tak ada air. Betul. Lepas tu kau mau paksa anak kau, janganlah berhenti, nak payah bersorak, jangan ambil kerja YB. Kawan-kawan, ibu bapa, dinosaur. Kita akan tambah gambar dinosaur di sini lah. Dinosaur sekalian. Sebenarnya sebelum YB tu menjadi seorang YB, mereka adalah seorang mahasiswa juga. Dan mereka sudah melalui fasa-fasa ini. Dan ada satu lagi stigma yang sebenarnya orang selalu kaitkan adalah, dulu kami lagi teruk, kami tidak air, kami tidak ini. Itu zaman dahulu, zaman belum maju lagi. Sekarang kita di zaman industrial Revolusi industri keempat. Dan sepatutnya perkara-perkara seperti ini tidak berlaku lagi tau. Ini orang panggil zaman-zaman dinosaur. Bukan lagi zaman dinosaur, sebelum wujud dinosaur lagi perkara ini sudah berlaku. Kan? Betul. So sepatutnya benda-benda begini tidak berlaku. Jadi bila kita mau cakap yang berhentilah bersuara begini-begini, patutnya fokus belajar. Ibu bapa, kawan-kawan sekalian, dinosaur sekalian, Gen Z sekalian, perkara ini adalah antara pembelajaran yang mereka sepatutnya belajar dari awal dan diwajibkan dalam silibus mahasiswa universiti. Sebab ini antara perkara yang sangat-sangat penting. Sebab kita selalu cakap di mulut yang belia adalah pengganti masa depan negara. Belia adalah masa depan negara. Macam mana kita mau alignkan, kita mau cakap yang belia ni masa depan negara dengan belia patut belajar sahaja? Faham kah? Macam mana cara dia?
dengan cara bersuara, dengan cara mengemukakan ataupun lontarkan segala idea yang mereka ada untuk membawa perubahan. Itu antara isu dia lah. Tapi satu lagi lah. Semput aku. Okay. Sebelum kita ke topik lebih dalam lepas ni, suka untuk saya bawa satu stigma lagi lah. Di mana kalau yang jadi aktivis ni, dia mesti akan jadi politik. Dan kalau dia jadi politician, dia akan jadi politician yang munafik. Itu macam mana? Kita tak maulah highlight siapa-siapa, mana-mana individu, tidak. Ini sekadar macam semak dan imbang lah berdasarkan pengalaman dan komen-komen di threads. Kau yakin ke kau Gen Z? Sebab kan cara soalan kau lontarkan ni macam kau sebenarnya dinosaur. Oh, sebenarnya circle saya tu banyak dinosaur. Okay. Actually kan, apa tadi soalan tu? Aktivis, jadi Okay. politician. Kalau politician tu pula yang munafik. Okay, so basically benda tu tiada salah, tiada betul. Itu bahkan tadi Okay, betul. betul. Okay, betul sudah. Tiada salah, tiada betul. Kan, kalau orang tu mau jadi aktivis, awal-awalnya dia bermula jadi seorang aktivis, maksudnya dia berada di luar sistem. Bila kita berada di luar sistem, kita tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku di dalam sistem. So, bila kau masuk dalam sistem, di sanalah baru kau tahu tinggi, rendah, langit tu macam mana. Ataupun dalam bahasa Gen Z-nya tadi, reality check. Macam Labu cakap lah tadi, jadi munafik. Sebenarnya dia bukan tak boleh buat benda tu tahu. Dia tak boleh buat, tapi dia baru tahu tinggi, rendah, langit. Bila dia mau buat satu benda tu, time dia berada di luar sistem, rupanya benda tu begini, ada caranya. Sebenarnya dia buat benda tu, tapi dia tak tahu pun macam mana mau, you know what I mean? Macam mana birokrasi tu bekerja, Birokrasi tu prosedur dia bekerja, yang apa lama. prosedur dia, macam tu. So, bila aktivis ni, sebenarnya tak semua aktivis ni akan jadi politician. Tidak. Orang yang jadi aktivis, dia akan kekal jadi aktivis juga. Sebab kalau semua aktivis jadi politician akhirnya, siapa yang akan jadi semak dan imbang kepada keputusan-keputusan kerajaan? So macam we tu. need activists right now. Yes, dan aktivis-aktivis yang ada di Malaysia ni juga adalah antara salah satu bukti yang sebenarnya hak bersuara itu wujud. Kita masih memberi kebebasan bersuara lah kan. Yes. Sebenarnya itu bukanlah hak yang dijanjikan tau. Itu adalah hak. Hak asasi. Yes, hak asasi ya. Kan hak asasi ya. Kita Maksudnya ada. kita ada berapa minit lagi tu? Okay. Kita break lah dulu kan. Saya punya kaki pun sebenarnya bersemut-semut sudah dari tadi duduk. So Asyik aku jangan kena soal kau tunggu. Okay, kau so tunggu. mungkin untuk segmen pertama kita akan bincang setakat itu sahaja. Mungkin on the surface sahaja dahulu. Betul. Sebab ini pun baru episod pertama, kita baru mau tarik minat semua kan. Saya rasa ramai sudah berminat nih. Dengan saya ataupun dengan dia, mana-mana pun boleh. Ni IG kami sekali lagi. Okay. So mungkin kita habiskan kita punya segmen pertama di sini. Kita akan kembali selepas ni. Alright, so kita kembali semula dalam The POV Podcast Gen Z. Catchy kan? Catchy kan? Catchy. The POV Podcast Gen Z. Okay, so mungkin kita antara podcast yang pertama lah kali kan di Malaysia selaku Gen Z. Wah, suka betul kau klaim begitu. Ada ke Berani. tiada? Kau rasa ada ke tiada? Shikot tu bukan Gen Z ke? Ya kau. Iya, overclaim aku ni. Itu Ini kan- baru itu episod kan- pertama tau kamu overclaim. Itu kan Singapura. Oh ya kan, This is Malaysia. Malaysia. Okey lah, boleh lah. Bagilah dia chance sikit. Bangga okay? kan, bangga. Okay. Bangga. So untuk segmen kedua ni kita akan pergi yang topik lebih berat sedikit lah. Mungkin agak kontroversial, tapi kami tidak bermaksud untuk menyebut mana-mana pihak lah. Okay? So dengarkan, hayati, dan sebarang komen mungkin boleh terus komen di bawah lah. Kita punya channel ataupun DM kami di IG lah. Okay. So mungkin sebelum kita mula segmen kedua ni lah, saya ada pantun bah sebenarnya. Okey, teruskan. Pantun dia berbunyi begini. Saya rasa kalau kamu dengar pun kamu tahu sudah nih. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutan emas boleh dibayar, hutan budi Bawa mati. hutang budi dibawa mati. Pantun apa nih? Pantun dari mana nih? Okay. So mungkin boleh scroll threads lah lepas nih. Type tu pantun and then kamu akan paham lah. Tapi kita buat podcast ni pun sebenarnya mau kasih jelas dengan semua yang mendengar lah. Okay. So pantun tu sebenarnya sangat kontroversial sebab pantun tu disebut oleh Tengku Mahkota Pahang atas isu berkaitan dengan pasir lah. Kalau mau senang mungkin boleh terus search ataupun cari dekat threads isu pasir. Tapi hari ini kita akan sentuh secara
surface sahaja, kita tidak mahu sentuh terlampau dalam sebab kita pun bukan pakar lah kan, kita pun tidak mau masuk penjara. Ada setahun lagi aku di UMS. Okay, sambung. So isu dia ni kita akan ulas bagaimana pandangan rakyat Malaysia khususnya Gen Z lah. Sebagai yang kurang cakna ni dulu, apa sebenarnya yang jadi ni? So kita scroll IG kan macam kenapa berpantun ni? Kenapa kena tegur ni? Agak hangat lah, lagi-lagi melibatkan 3R ni kan. So mungkin kita tanya yang cakna dulu. Kau tengok dia bagi aku. Tadi dia cakap tak apa, aku handle. Sudah dia handle, dia bagi aku soalan no. Dah kita kurang cakna kan. So macam kita malu bertanya sesat jalan. Okay. Actually aku pun kurang mendalami. Memang play safe lah sebenarnya. Ya aku play safe. Aku pun macam kurang mendalami sangat kan topik ni. Sebab aku macam bila aku baca benda tu kan kenapa barang manusia ni barang barang individu dinosaur. Saya terkunci sama mulut sebenarnya. Saya. Kenapa ada begini? Cukup. So tolong cut yang tu boleh tak? kita kan. Okay. So, dia pula kerja kerajaan. Okay, so basically kan saya pun macam macam tadi saya bilang saya bangun-bangun saya tengok threads kan. Tu saya bangun-bangun tu saya tengok threads. Kenapa barang-orang ni berpantun? Satu berpantun. Apa masalah dia? Rupanya pasal pasir. So basically itu isu pasal ekspor pasir kan? Betul kan? Mau cakap dinosaur. Sorry ada orang di belakang. Kita ada semak dan imbang lah juga. Kita ada semak dan imbang lah di belakang kamera. So dia pasal ekspor pasir sebenarnya. So ekspor pasir. So sebenarnya benda ni telah menimbulkan dua perspektif yang berbeza lah daripada masyarakat di Malaysia. Which is yang pertama adalah yang bersetuju dengan kerajaan Persekutuan, which is menidakkan kan keputusan untuk ekspor Sungai Pasir tu. Maksudnya PMX kita tidak bersetuju dengan keputusan tu lah. Dan yang kedua adalah orang yang menyokong yang berpantun tadi tu. Yang belah Tengku Mahkota Pahang. Tengku Mahkota Pahang. Sebab mungkin benda tu di perspektif mereka membawa kebaikan kepada negeri Pahang di masa kedepannya lah. Tapi kalau kita kaitkan lah kan, saya pun macam belum kaji sangat isu ni, belum tengok lagi pantun-pantun belum tu. Habis ChatGPT belum habis lagi. lah. So mungkin saya boleh kaitkan sikit dengan satu gerakan. Tadi kita bercerita pasal aktivisme kan. Sekarang ni ada satu gerakan aktivis belia di bawah umur 30. Okay, semuanya alumni Teroka. Honorable mention alumni Teroka. Boleh mention ke? Kan boleh kan? Teroka. Kenapa tahu Teroka tu apa? Tahu? Nanti join kan? So basically, so a little brief explanation about Teroka is basically a political leadership punya program lah yang saya pernah join sebelum ni. So alumni daripada Teroka ni, dorang ada buat satu gerakan yang dipanggil Mana Hutan Kami. So itu basically pasal gerakan-gerakan belia ni, aktivis-aktivis belia ni, dorang buat satu tindakan untuk saman kerajaan di peringkat High Court, Mahkamah Tinggi. Disebabkan hutan di Malaysia ni sudah lebih 50% di Teroka ataupun dibalak lah kan, pembalakan hutan yang sangat-sangat teruk. Deforestation. So basically bila benda tu jadi, dia akan bawa satu kemudaratan yang sangat-sangat teruk di masa jangka yang sangat-sangat panjang lah. Ni saya suka sebab sebenarnya background sebagai student science kan, this is very critical punya issue lah, because betul. Baru-baru ni saya pun ada honorable mention tau. Baru-baru ni UMS sendiri pun dia sudah jumpa satu spesies kulat bertanduk yang pertama di dunia. Ni rancakan madani lah. Okay. So kenapa saya highlight benda ni? Sebab benda ni dijumpa di hutan simpan. Hutan? Hutan simpan yang mana hutan kami kan sudah ditebang. So hutan-hutan simpan ni dia sebagai satu sumber flora dan fauna lah. Kita pun belum habis Teroka, dia punya ekosistem pun cukup menarik, belum habis di Teroka. So dia membawa banyak spesies yang baru. Dan bayangkan selaku Gen Z yang mau hidup di dunia yang kurang pencemaran, hidup di dunia yang tidak terlampau banyak orang bilang terlampau banyak
Panas. Panas lah. Kita Gen Z, kita Putri Lilin. Betul, itu saya setuju. Kita tak boleh tahan panas. Kalau boleh aircon tu atas kepala dan berjalan. Ya, betul. Itu Jadi saya kita sangat mau setuju. dunia yang macam tu. Tapi dengan tindakan-tindakan yang pentingkan diri begini kita geram. Pentingkan diri begini yang hanya memandang kepada satu kepentingan sahaja, dia wajar lah untuk disaman sebenarnya. Sebab dia sudah menyalahgunakan hak dan sumber alam tu sendiri. Betul. Okay, so untuk pengetahuan rakan-rakan dengan lebih lanjut, rakan-rakan Gen Z dengan lebih lanjut kan, jangan lupa untuk tengok Instagram Mana Hutan Kami. Ini Instagram Mana Hutan Kami, kamu boleh follow. Mungkin tak nampak lah kan, mungkin di sini Mungkin dah lah. nampak lah ni kan, nanti tengok lah kan Mana Hutan Kami ni. So di situ dorang ada explain why we are taking the Malaysian government to court over deforestation. So basically dorang explain kenapa dorang mau saman kerajaan pasal isu hutan. Sebenarnya kan sejujurnya aku faham je ada je Gen Z yang macam pedulilah kan masalah hutan bukan Hutan je masalah pun, bukan aku hutan tinggal je di pun. hutan. Sebenarnya isu ni sangat-sangat penting tau. Sebenarnya isu-isu ni dia berlaku dari dulu, dari sebelum zaman kita Gen Z ni wujud lagi. So bila hutan tu daripada zaman sebelum kita Gen Z ni wujud ditebang. Kita lah Gen Z ataupun generasi yang terkesan sekarang. Sebab itulah cuaca panas, sebab itulah banjir kilat. Di Selangor selalu banjir, Sabah selalu banjir. Kenapa? Hutan Hutan. ditebang. Mana hutan kami? Mana hutan kami? Kan itulah dia punya penyebab sebenarnya. So kita tak mau benda tu berlaku kepada generasi yang akan datang. Macam mana kita kena? So that's why kita kena syakda dengan benda ni start from now. Supaya generasi yang akan datang, bukan generasi yang akan datang pun, sebenarnya start daripada sekarang. It starts from you. Wah. Mungkin boleh zoom lah. So benda tu bermula daripada sekarang sebenarnya kan. Kalau kita nak start somewhere kan, benda tu akan last-last tiada hutan, last-last bumi ni botak. Bumi botak, tiada apa-apa. Tiada lagi tu nak tu apa cendawan yang baru kau jumpa tadi tu. Tiada cendawan lagi. Last-last kita nak dapat makan malatang sebab kita tiada cendawan. Jauh kaitan tu. Tapi Makan enoki kita tau. kita terima. Ada kaitan kan enoki mushroom dengan malatang, dengan apa sondo bujige segala tu. Kan kalau tiada hutan, macam mana kau mau jumpa cendawan shiitake mushroom tu? Kan? Okey, sekarang kita ulas lah. Kalau tiada hutan, apa lagi tiada? Apa lagi tiada? Gajah. Betul, gajah tiada. Gajah hidup dalam hutan. Kan ada isu sekarang ni di mana bila kita dorang dekat Kalabakan. Pernah jalan ke dekat Kalabakan? Pernah, saya orang Sabah. Oh ya kan. Aku tak pernah So bila dekat kawasan Kalabakan dekat yang jalan daripada jalan belakang lah, orang bilang daripada pantai timur mau pergi KK tu, di sana kan banyak deforestation kan. So bila dorang jalan guna kereta dari sana, sangat banyak penampakan gajah yang tiba-tiba keluar di jalan raya kan Puan? Oh, Betul. real lah ni. Riko ni pun Saya dah. search dulu. Saya kan yang kurang cakna, yang cakna. Betul. Sumber dia percayai tau. Ini menunjukkan yang POV ni dia bagi intel lah, okay? Betul tau. So, bila benda tu berlaku, haiwan-haiwan yang tinggal dalam hutan ni kan, dorang kehilangan habitat. Macam tu juga dengan isu yang balik-balik masuk berita harian Metro ni pasal harimau belang. Harimau balik-balik keluar kan, tiba-tiba masuk rumah orang. Kau baca tak? Ini saya risau sebab saya takut yang itu AI. Enggak lah, benda ni masuk berita tau harian Okey. Metro. Wah. Kena marah kita dalam live. Okay, aku Gen Z senior kau tau. Okey, Kau bos-bos sikit. So basically, bila benda-benda ni berlaku, haiwan-haiwan macam ni dia tidak ada Habitat. tempat. Habitat dia sudah dikacau. So basically, dorang tak kacau kita manusia yang tinggal di rumah pun. Kita manusia yang tinggal di rumah ni yang kacau tempat dia sebenarnya. Kan? Tapi itu pendapat kami lah dekat The POV Podcast. Tapi kami mau juga tahu sebenarnya apa pendapat penonton-penonton pasal isu ni. Adakah anda syakna pasal isu ni? Mungkin- Adakah sebenarnya kita sebagai Gen Z wajib ataupun sepatutnya sangat-sangat apa kita panggil ni? Cakna ataupun Bukan lantang. lantang menyuarakan isu ni dan lantang support. Adakah kerajaan betul untuk buat deforestation tu sebenarnya, ataupun adakah tindakan belia-belia tu untuk saman kerajaan sebenarnya ada tindakan yang salah? Sebenarnya kami mau tahu juga apa pendapat kamu kan. That's why Tapi kita wujudkan. disclaimer lah dulu, kami bukan bawa isu hutan ni sebab kami tinggal di hutan lah, Sabahan kan. Bukan tinggal atas pokok tidak. Sebab ini concern secara nasional lah. Ya, betul. Sebab Sebab benda yang ni- panas nanti kalau tiada hutan bukan di Sabah je, satu Betul, dunia. Satu Malaysia, satu dunia. Okay. So mungkin
lepas ni mungkin boleh utarakan komen lah ataupun share videonya untuk lebih cakna berkaitan dengan isu mana hutan kami ataupun isu pasir ni. Suka untuk kami dengarlah komen-komen daripada penonton semua. Betul? Okay. So mungkin selain daripada isu hutan lah tadi, kita boleh cerita tentang kenapa benda tu controversial sangat. Benda tu controversial sebab benda tu happening di threads, jadi aku baca lah. So peringatan untuk mana-mana penonton yang mungkin mau kongsikan isu mungkin boleh terus type di threads lah, okay? Jangan lupa tag the POV ataupun pisang goreng. Betul. So kami akan baca lah honorable mention. Betul, dalam kami baca tau episode username kamu. seterusnya. Kami baca Janji. Yes. So basically, benda tu kena panggil controversial sebab okay, yang tadi pasal yang pasir tu kan. Sebab perkara ni dia sentuh 1-3R lah. Kononnya sebab kalau kau baca kan dekat threads tu, tiba-tiba aku tadi kan aku baca pasal kenapa Tengku Mahkota Pahang ni berpantun. Tiba-tiba PMX pun berpantun. Kau tahu pantun dia apa? Apa? Coba. Dia memang ini majlis kenduri ke apa pantun? Betul. Kau tahu pantun dia apa? Pantun dia cakap pasal budak tu kan. Dia cakap begini tau. Dia cakap macam ni. Aduh mak, sekejap Aduh. Okay. Bukan, ini situasi dia jumpa budak. Dia jumpa budak. Lepas tu dia berpantun lah. Dia cakap, susu lemak manis, santan kelapa muda. Adik jangan menangis bila atok suruh membaca. Cakap kenapa orang ni risau, semua berpantun? Kita yang di sini pula makin risau. Jadi kenapa semua orang ni berpantun? So bila saya cek tadi, rupanya ada isu pasal pasir. Oh ya, yeah. Okay guys, by the way, kami rekod benda ni kami rekod podcast ni pada 10 hari bulan tau. 10 hari bulan bersamaan dengan hari Ahad. So, esok kabarnya Tengku Mahkota Pahang, cousin kami tu. Betul lah? Certified kesabahan dia. Certified cousin. Dia mau turun Baginda mau turun Sabah. Aku lari dulu. Baginda mau turun. Baginda ingin mencemar Deli ke Sabah. Okay? Dan berkenan untuk mengetuai apa tu kita panggil edisi ekspedisi Kembara Borneo. Naik Gunung Kinabalu macam bas. Wah. Aku suka. Ambil maklum. Aku suka topik ni. Kau dah tahu kah? Sangat tidak cakna dan sangat tidak main threads. Macam bas. Okay, aku penat lah mau explain benda ni. Okay, episode akan datang saya lagi explain. So basically, pasal bas tu. Apa lebas? Kenapa kau ni? Okay, nanti mungkin lepas ni kita sambil menunggu segmen ketiga kita boleh baca. Kita boleh baca yang pasal bas tu. Yang penting awak ambil maklum tak? Saya ambil maklum bas. Okay, mantap. So basically itu jalan cerita pasal Mana Hutan Kami. Jangan lupa follow Mana Hutan Kami di Instagram. Okay? Jangan lupa follow dan jangan lupa komen pendapat penonton POV macam mana sebenarnya pendapat kamu pasal hutan ni ataupun pasal aktivis tadi. Lupa pula cakap kan apa pandangan kamu pasal aktivis tadi. Lupa pula take out tadi tu. Okay, so rasanya itu je untuk segmen kita yang kedua. Kita akan kembali dengan segmen yang lebih hangat dekat di hati ya. Yang memang ditunggu-tunggulah. Yes. Sesuai untuk Gen Z, kita ada cerita hangat. Yes. Kalau mau tahu cerita hangat apa, kita nantikan selepas ini. Hey guys, welcome back to our third segment. So, third segment kita pada hari ini sangat-sangat chill, sangat-sangat santai. Dia adalah perkara yang sangat dekat dengan Gen Z dan antara punca Gen Z sakit kepala sebenarnya. Apa itulah Bu? Adalah tentang cinta. Yes. Kita akan slow mo cinta. Pasal apa? Cinta. Kita nak mula ulas pasal orang kan. Kita hari ini mau ulas pasal pengalaman orang. Betul. Jadi awak ada pengalaman cinta yang awak nak share atau macam mana? Itulah. Geli-geli kan nanti. Dia memang suka cari pasal dengan aku sebenarnya. Okay, so basically cinta ni kita boleh cakap antara perkara yang sangat-sangat hot dalam kalangan Gen Z. Kau tahu kenapa? Sebab dalam cinta ni juga aku baru belajar. Dulu time aku sekolah, aku tak tahu ada perkataan HTS. HTS ni apa? Hidup sorry. Apa HTS tu? Hubungan tanpa status. Boleh pula kau ada hubungan tanpa status dengan lelaki. Emang bisa ya? Emang bisa ya? Enggak bisa, kau enggak tahu itu bagaimana caranya. Bagaimana
itu kan, kita harus bahas perkara-perkara itu. Jadi aku dah tahu macam mana boleh STS. Aku akan teruskan guna Dah, threads sabar. Ada lagi satu. Apa lagi dia punya terma Gen Z ni? Apa ni? Talking stage. Talking stage. Situationship tu basically adalah HTS tadi tu. Oh ya. Ya, hidup. Aku dah tahu lah, aku dah pernah bercinta. Aku punya definisi HTS kan. Aku selalu tengok stiker apa. Jadi HTS dorang adalah hidup tanpa stres. Rupanya HTS tu hubungan tanpa stres. Aku baru tahu. Jadi kan rupanya itu antara perkara ataupun perkataan Gen Z yang sangat-sangat terkenal lah. Rupanya ada benda tu. Rupanya dulu zaman mak bapak kita sebelum wujudnya Gen Z ni kan, diorang panggil benda tu ta'aruf je no. Dengar-dengar betul lah ta'aruf lah. Macam ada satu kawan kita tu. Oh ya. Sesi ta'aruf kalau bilang. Sesi ta'aruf. Yang dinosaur ni. Yang zaman-zaman dinosaur ni diorang banyak ta'aruf je dulu. Ta'aruf dia ni dia macam kenal-kenal lah kan. Kenal-kenal lah. Tapi sama juga kan HTS juga kan. Hubungan tanpa status tapi ta'aruf. Okay, teruskan macam mana ta'aruf ni. Kau kenal lah kawan kau ni kan. Coba cerita dulu. Berminat aku mau dengar. Kawan kami tu tiada sini ya. Disclaimer. Kawan kami tu tiada di sini. So harap kalau dia tengok video ni mungkin cerita ni kalau dia terasa lah. Kalau dia terasa. You know who you are. YTJT. So basically kawan kami ni yang tiada di sini tu. Mau highlight tiada di sini. So kawan kami tu kan dia ada kenal okay, kawan kami tu lelaki lah. Okay. Ini POV lelaki. Ya Allah, belum kita cerita sudah dia terhibur. Ceritanya sabar. Okay, so Tarik basically nafas. So cerita kawan kami yang tiada di sini tu, dia kenal satu wanita ni lah. Kan dia macam lama sudah tiada. Lama kah sudah? Lama single. Dia lama single. So dia kenal lah satu orang wanita ni kan. Kiranya dia berminat lah dengan satu orang wanita ni. So dia pun dia minta nasihat dari aku. Aku cakap, "Oh, kau anu Syak lah. Kau cakap je lah terus kau suka dia." Macam Direct tu. lah kan, Direct lah kan. Walaupun sebelum ni tidak ada apa macam yang orang panggil romantic chat. Jangan bagi mixed signal kan. Direct je terus. Direct je terus macam parents kita. Selalu. Memang taraf-tarafan lah. Dinosaur. Jadi kan cakap lah, okay, dia buat lah benda tu. Dia direct lah. Dia direct lah. Dia sudah dibagi tahu. Dia cakap, okay, aku suka kalau kau. bukan. Oh. Jadi? Dia cakap yang, okay, kalau ada orang suka kau apa lah kau akan buat gitu lah kan. Terus aku jujur lah. Aku jujur lah. Aku suka kau ni. Tapi in a very professional way lah begitu. Corporate lah. Speaks corporate. Kinda something macam tu. Dia tidak di sini je kan. Jadi lepas tu dia cakap lah begitu. Lepas tu perempuan tu the girl cakap, dia bilang I prefer to take it slow lah. Dia cakap Slow and steady lah. Jangan kan? rush benda-benda begini. So cinta ni kan dia macam kentut. Kau nak boleh terlampau paksa. Kau perlu let it flow. Okay. Okay. Dia macam makin kau tahan, makin kau terseksa. Oh, okay. Baru kan. Okay. So basically aku ingat aku kacip tau. Rupanya kau lagi kacip. Aku baru jumpa di threads tadi. So basically, after that, lepas dia sudah confess tu, terus the girl cakap, okay, it's okay, we take it slow and steady lah kan. So dong ambil lah slow and steady. Aku rasa lah. Aku dah tahu pula dia tidak di sini. Jadi aku POV dapat kita tanya lah kan. lah. POV kita okay, slow and steady ni. Ya, slow and steady begitu. Jadi kami pun macam, okay, nak lama ada ni nasi minyak. Tapi begitu sudah. Tapi yalah, mungkin usaha dia pun dia tahu macam mana kan. Jadi mungkin penonton, kalau kamu rasa macam mana sebenarnya? Patut dia kekal, patut dia cari baru. Nanti kalau cari baru kamu bilang lelaki ni tidak cukup satu. Tapi kalau dia kekal sekalipun, ini pandangan aku lah kan, kalau aku mau counter balik. Kalau dia kekal sekalipun, perempuan tu sudah rasa yang macam benda tu uncertain untuk dia teruskan. Dia Sedangkan macam orang dah tak nak, jangan terhege. Iyalah, tapi masalahnya perempuan tu sudah allow dulu, faham kah? Jadi yang salah ni perempuan lah. Kalau aku, iyalah. Okay, bukan aku nak backup kaum aku tahu. Tapi kadang-kadang aku perlu admit yang kadang-kadang kaum aku ni pun ada perubahan di otak juga. Okay, faham kah? ini detik bersejarah, record perempuan mengaku salah. Bukan mengaku dia salah. mewakili keseluruhan lah sebenarnya. Bukan.
Bukan, maksud aku ni, yalah macam kau cakap tadi kan, aku fight kau balik pak. Kau cakap hati manusia berubah-ubah. Mungkin hati lelaki itu pun berubah juga. Dia berubah sebab perempuan tu berubah. Iyalah kalau dia choose untuk kekal, maksudnya hati dia tak berubah. Okay, pening lah cerita pasal dia kan. Kita cerita pasal kau lah pula. Jadi macam alamak aku kena attack. Ini kan spontan. Jangan, nggak tengok dulu saya, jangan dulu tengok tempat lain. Jadi macam mana hidup selama ni? Okey kak. Win, kau kat lagi. Ini yang highlight. Yun ba kau kat lagi? Matilah aku, jangan bongong. Tidak, saya tidak highlight pasal love life pun. Macam mana hidup setakat ni, okey kak? Okay, so basically, kita tukar segmen yang keempat. Kita ada 3 segmen je, belum habis. Segmen yang keempat pasal kehidupan. Kau tampar apa ni? So basically, kehidupan sekarang, alhamdulillah, internship berjalan dengan sangat lancar. Ada dengar kabar-kabar cinta kah? Ayat-ayat cinta. Kita tak banyak masuk, jadi kita direct. Aku tak tahu kenapa dia mau attack aku. Sedangkan aku rasa aku tidak buat apa-apa salah pun dengan kau. Tiada. Okay, kau tanya aku kan dari tadi. Sekarang kau macam mana? Macam mana love life kau? Love life? I love everyone. Everyone is so good. Sumpah playset. Everyone is so good. Everyone is so nice. Aku tak faham kenapa dia attack aku dari tadi. Tidak, kita mau tahu lah. Tadi kan POV lelaki, ni POV perempuan pula. Aku sudah beritahu kan POV perempuan tadi. Macam mana? Tadi tu. Kehidupan hari ni ada update siapa-siapakah? Kalau perasan kan untuk episod pertama ni berseri-seri. Kita tunggu episod kedua. Ada dalam Yin bakal konflik kah? Kita tidak tahu. Astaghfirullahalazim. Aku dah boleh tahu. Aku kena behave tu episod pertama ni. Episod pertama ni kita mau tarik penonton tahu. Tertariklah penonton mendengar cerita awak. Tiada juga cerita. Ya Allah ya Tuhanku. Terus kan? Ada apa persoalan lagi kepada penonton? Okay. Ah. Oh ya, I think ada satu idea daripada kawan-kawan dinosaur kita di belakang. So kawan-kawan dinosaur kita bagi idea kan. Apa kata sekarang ni penonton kan sudah tengok kan kita punya podcast. So sekarang ni adalah free segment tau. Kan kita sudah bawa pasal aktivisme, isu-isu berat. Kita sudah bawa pasal hutan kami kan. Hutan kami, hutan kamu, hutanku, hutan kita bersama kan. Jadi kita sudah buat pasal love life, which is aku rasa macam love life tadi tu story dia agak ringan sebab sebab ada yang tidak mau share love life dia. Apa personal? Kau Itu. ikut. Aku share tadi cerita kawan kita yang tiada di sini. Kau pun kawan aku juga. Aku dah mau share kan. Okay, tak apa. Complicated. Nanti aku share kan. Terus kan. So basically kita sudah share pasal banyak isu kan. Lepas tu actually segmen terakhir ni adalah kami punya apa kita panggil selingan. Selingan lah ataupun sponsored lah mungkin kan. Jadi So mungkin mana-mana penonton, pendengar yang berminat ataupun gerigitan lah orang Sabah bilang kan, mau share juga kamu punya love life, story. mau kena mention juga kamu punya story macam mana ataupun POV kamu lah mendengar kami share love life ni, mungkin boleh share di ruangan komen atau di threads. Kamu tag POV pisang goreng ataupun kamu DM kami di IG. IG kami boleh juga, boleh. Tak apa dijamin apa kita panggil anonymous. Nanti kami ataupun actually nanti kami akan buka satu sesi share lah ataupun Google Form supaya kamu boleh share secara anonymous. Kan lagi senang kan? Betul, dia tidak terikat untuk isu love life je. Betul. Macam yang kita cakap dari awal, dia memang terbuka. Mau siapa? So mungkin lepas ni selain daripada isu love life, selain daripada isu aktivisme dan sebagainya, kalau ada isu hangat tolong tag kami so kami boleh ulas dengan lebih lanjut kan. So untuk first episode ni kita sangat-sangat general dan sangat-sangat ringan je sebab yalah kami kan baru mau menarik perhatian ramai kan. Mungkin kalau bukan love life, kisah-kisah seram lah. Kisah seram di UMS. Bal-bal. Kau tak bal-bal tu apa? Kau kena tahu nanti. Kau sebut dulu. Bals. Mungkin episod kedua kita akan bawa cerita seram. Ngam-ngam kita record ni pun tengah malam. Yes. Sekarang jam menunjukkan pukul 9.30 malam. Esok saya kerja. Kerja? Kerajaan kah? Swasta?
Girl? Risau member. Aku sudah banyak pusing. So rasanya itu sahaja untuk podcast kami pada hari ini. Terima kasih banyak kepada semua penonton yang sudah mendengar daripada awal hingga akhir. Dan kami memanggil juga kepada kawan-kawan yang ingin memberikan tajaan ataupun sponsor. Jangan lupa kami akan shout out dan kami akan share sponsor lah kepada boleh PM lah. PM IG yang berjalan. Kami tak tahu lah di mana kena letak. Kami tunjuk je. Kami tunjuk je di mana-mana. So boleh PM, boleh DM, boleh PM, okay. Rasanya itu je daripada kami. Dan sekiranya kami ada terkasar bahasa, kan, tiba-tiba terguris hati, terutamanya kepada kawan kami yang tidak ada di sini, kami minta maaf. Saya sudah tolong support Kami minta maaf. Rasanya itu saja. Dan jangan lupa untuk kembali ke channel The POV Podcast untuk episod yang kedua. Okey, itu sahaja. So, mungkin kita akan berjumpa di episod seterusnya. Jangan lupa nantikan kami untuk episod kedua membawa cerita yang lebih sensasi, lebih menarik dan segmen yang lebih santai. Okey? So, itu sahaja. Jumpa di episod yang seterusnya. Goodbye. Bye.